Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan meneruskan pembentangan yang bertajuk Kepentingan Nikah Menjaga Manusia daripada Fitnah dan Kerosakan Masyarakat. Kami dari kumpulan 9 yang terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu yang pertama Farah Najwa binti Radyawan, yang kedua saya sendiri iaitu Lailatul Habibah binti Muhammad Halim, yang ketiga Nuril Alia Hazika binti Muhammad Arif, yang keempat Rohanatul Jannah binti Abdali, dan yang kelima Nurul Hidayah binti Ikasah. Okey, seterusnya saya akan memulakan dengan pengenalan. Okey, Islam mensyariatkan perkahwinan sebagai wasilah memelihara diri daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang haram. Okey, memandangkan cabaran serta godaan terhadap orang yang belum berkahwin ni sangat dahsyat, maka Rasulullah SAW menganjurkan agar umatnya yang berkemampuan segera bernikah. Ianya sebagai benteng dan benteng kepada godaan nafsu dan syaitan, sekaligus memelihara hati dan anggota badan daripada terjerumus ataupun terjebak kepada perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Okey, seterusnya di antara hikmah disyariatkan perkahwinan adalah supaya permasalahan dan kerosakan akhlak dapat dibendung. Okey, seterusnya perkahwinan dapat memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat daripada segala penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut dapat menyebabkan masyarakat menjadi porak-poranda dan berpecah belah. Okey, yang terakhir, perkahwinan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohanatul Jannah binti Abdali. Nombor matrik D1921164. Okey, baik, saya akan sambung slide seterusnya mengenai matan hadis. Okey. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallahu wa athna alaihi wa qala lakinni ana usalli wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwajun nasa faman raghiba an sunnati falaysa minni, muttafaqun alaihi. Okey, yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah terlebih dahulu memuji dan menyanjung Allah, akan tetapi aku bersalat dan tidur, berpuasa dan berbuka. Aku pun berkahwin dengan perempuan. Jadi, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia akan tidak masuk dalam golonganku. Muttafaqun alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Najwa binti Radyawan. Nombor matrik D1921166. Saya akan menyambung pembentangan mengenai makna kalimah. Yang pertama, raghibu'an bermaksud berpaling dari sesuatu perkara kepada yang selainnya. Dan sunnatiyu, yang dimaksudkan dengan sunnah itu adalah at-tariqah. At-tariqah iaitu jalan hidup ataupun cara beragama, dan bukan bererti sunnah yang melawan perkataan fardu. Dan yang ketiga, falaisa minni, tidak masuk ke dalam golonganku, bukan bermaksud orang yang tidak berkahwin itu akan keluar daripada agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuril Alia Hazika binti Muhammad Arif, bernombor matrik D192116622. Okey, baik, saya akan sambung mengenai syarah hadis. Asbabul wurudnya atau sebabnya adalah kerana ada seorang sahabat yang menyatakan dia akan menggunakan malamnya untuk solat dan juga tidak tidur. Kemudian pada siangnya untuk berpuasa sambil mengisyaratkan dia akan istiqamah dan tidak akan berkahwin. Jadi, kenapa hadis ini dikeluarkan? Oleh kerana seorang sahabat yang menyatakan dia akan menggunakan pada waktu malam, dia akan solat je
dan juga dia tidak tidur. Kemudian pada siang hari dia akan berpuasa. Kemudian dia akan istiqamah dan juga dia tidak akan berkahwin. Jadi kemudian keluar hadis yang menjelaskan bahawa semua yang Nabi lakukan adalah seperti kebanyakan orang dan tidak melampau sehingga tidak berkahwin kerana ingin penuh ibadat. Dan di akhir hadis menjelaskan bahawa berkahwin itu satu daripada sunnah yang harus dilakukan jika kita mampu atau tidak. Hal ini sebagaimana hadis menerangkan tentang kewajipan berkahwin. Jadi keluarlah hadis ini yang menjelaskan bahawa Nabi lakukan kehidupan dia sama macam kita juga. Dia solat, dia tidur, makan dan dia juga berkahwin. Jadi bukan hanya sekadar beribadah saja. Okey. Allah telah menjadikan manusia berpasang-pasangan dengan tugas melakukan usaha untuk membiak dan berketurunan. Tuhan menjadikan bumi sebagai tempat pembiakan manusia, yang bermaksud bahawa manusia yang hidup di bumi bertanggungjawab untuk memelihara keturunan. Perkahwinan adalah sunnah Rasulullah SAW. Perkahwin adalah sunnah Nabi, maka sesiapa yang berkahwin bermakna dia telah mengikut sunnah Nabi SAW. Okey, seterusnya saya akan sambung slide mengenai tujuan nikah menurut Al-Quran dan hadis. Okey, yang pertama sekali ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tujuan menikah ini sudah banyak disebutkan oleh masyarakat. Okey, tujuan utama pernikahan ini sebenarnya untuk menjauhkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Seperti apa? Seperti perbuatan-perbuatan maksiat dan sebagainya. Ini merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, mari kita lihat hadis yang mengatakan, menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, kerana aku bangga dengan banyaknya umat di hari kiamat. Hadis ini daripada riwayat Ibnu Majah. Okey, yang kedua pula ialah membangunkan generasi yang beriman. Okey, pernikahan juga bertujuan untuk membangunkan generasi-generasi yang beriman, bertanggungjawab terhadap anak, mendidik, mengasuh dan merawat hingga cukup usia. Jalan ibadah sekaligus sedekah yang menjadi bekal di akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Surah At-Tur ayat yang ke-21. Yang ketiga ialah separuh ibadah. Okey, seseorang yang menikah dianggap telah menyempurnakan ibadahnya. Menikah juga diibaratkan sebagai separuh ibadah. Ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, barang siapa yang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya, iaitu agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam memelihara yang sebahagian sisanya. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Dan yang terakhir ialah menguatkan ibadah. Ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar daripada hal-hal yang dilarang agama. Menikah juga dapat membantu membentengi diri daripada perbuatan-perbuatan keji dan merendahkan martabat. Salah satunya ialah zina. Ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, kerana menikah itu lebih dapat menahan kita daripada pandangan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, kerana berpuasa itu dapat menahan syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kepentingan sesebuah perkahwinan menurut agama Islam. Yang pertama ialah dapat memelihara iman. Okey, apabila berkahwin, maka pasangan suami isteri ni dia akan terselamat daripada melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa, terutama yang berkaitan dengan nafsu syahwat. Okey, yang kedua dapat memelihara kesucian, yang mana lelaki secara fitrahnya
mereka mempunyai keinginan terhadap wanita. Begitu juga dengan wanita. Sebab itulah syaitan dia selalu cari jalan untuk menggoda kedua-duanya agar melakukan perkara-perkara yang dilarang dimukai Allah. So dengan perkahwinan ni mereka akan terselamat, terpelihara daripada hal-hal yang akan terjerumus kepada kebinasaan seperti penzinaan. Okey, yang ketiga, menjaga masyarakat daripada penyakit fizikal. Dengan ikatan perkahwinan ni, ianya dapat melindungi sesebuah keluarga daripada penyakit fizikal dan akhlak yang tidak baik. Contohnya seperti penzinaan, yang mana kita tahu zina ni mendatangkan banyak keburukan dan penyakit lah, antaranya HIV. Okey, yang keempat, melindungi diri daripada keruntuhan moral. Okey, kepentingan perkahwinan ni dapat menutup pintu fitnah dan maksiat yang menjadi punca kepada kerosakan akhlak dalam kalangan masyarakat. Dan ianya juga dapat mengelakkan daripada terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Islam. Okey. Okey, baik. Kemudian saya akan sambung mengenai dalil lain yang menyokong hadis. An Abdullah Amr bin As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, ya alam ukbar annaka tasumun nahar wa taqumun lail. Qultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al, sum wa aftir wa kum wa nam, fa inna li jasadika alayka haqqan wa inna li ainika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan. Daripada Abdullah bin Amr bin As, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah, benarkah aku diberitahu bahawa kamu berpuasa pada siang hari dan mendirikan sembahyang pada malamnya? Saya menjawab, benar wahai Rasulullah. Baginda bersabda, kalau begitu jangan kamu lakukan demikian, tetapi puasalah dan berbukalah, sembahyanglah dan tidurlah, kerana sesungguhnya kamu mempunyai kewajipan terhadap tubuh kamu. Kamu mempunyai kewajipan terhadap kedua-dua mata kamu, dan kamu juga mempunyai kewajipan terhadap isteri kamu. Al-Bukhari. Dalam hadis ini, satu petunjuk besar bahawa mengikuti sunnah Rasul hendaklah selaras dengan kehendak dan hidayah daripada baginda. Tidak boleh sekali-kali bersikap melampaui. Apa yang ditekankan oleh baginda ialah setiap sesuatu itu mempunyai haknya yang wajib disempurnakan. Okey, baik. Hadis ni juga menjelaskan bahawa kita haruslah mengikuti sunnah Rasul, hendaklah selaras dengan apa yang Nabi buat. Tidak boleh sekali-kali melampaui apa yang Nabi lakukan. Contoh macam tak boleh puasa je. Puasa kenalah buka. Dan juga semayang tak boleh semayang je, tak tidur langsung. Dan juga kena juga berkahwin. Okey. Seterusnya, perbahasan hukum yang terdapat dalam hadis ini. Okey, ulama-ulama dari Syafi'iyah mengatakan bahawa manusia ni terbahagi kepada 4 golongan. Golongan yang pertama, mereka yang menginginkan pernikahan serta ada kemampuan dari segi nafkah. Maka kelompok ini dianjurkan untuk menikah. Dan golongan yang kedua, mereka yang tidak menginginkan pernikahan dan juga tidak ada kemampuan dari segi nafkah, maka makruh menikah. Seterusnya, golongan yang ketiga, mereka yang menginginkan pernikahan tetapi tidak ada kemampuan dari segi nafkah, maka makruh bagi mereka untuk menikah. Dan golongan ini dianjurkan menyibukkan diri mereka dengan berpuasa untuk mencegah keinginannya. Ini kerana dengan berpuasa dapat melemahkan syahwat dan mempersempitkan jalan masuk syaitan. Perkara ini juga
merupakan di antara sebab untuk menjaga diri dan menundukkan pandangan. Seterusnya, golongan yang terakhir, golongan yang keempat, mereka yang ada kemampuan nafkah tetapi tidak menginginkan pernikahan. Maka menurut mazhab Syafi'i dan kebanyakan pengikutnya berpendapat bahawa meninggalkan pernikahan dan mengkhususkan kepada ibadah adalah lebih afdal. Manakala mazhab Abu Hanifah dan sebahagian pengikut mazhab Syafi'i serta sebahagian pengikut mazhab Malik berpendapat bahawa menikah adalah lebih afdal. Untuk faedah yang terdapat dalam hadis ini adalah mengikuti ajarannya akan diberikan ganjaran yang setimpal di akhirat kelak. Sunnah seperti berkahwin dapat melahirkan lebih banyak generasi yang dapat meneruskan perjuangan umat Islam. Okey, yang ketiga, nikah adalah salah satu cara yang dapat mengendalikan penzinaan. Okey, pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini adalah larangan dari melampau dalam mengamalkan ajaran Rasul. Yang kedua, maksud sebenar ibadah ialah ketakwaan kepada Allah, bukan semata-mata banyak ibadah badaniah. Okey, ibadah badaniah ni contohnya macam menunaikan solat, haji, zakat, macam tu. Okey, yang ketiga, syariat dibina atas prinsip fitrah, kemudahan dan kesederhanaan.